So antara pengalaman pahit saya yang masa saya kecil itu, saya kena gigit dengan anjing polis yang German Shepherd tu. Dia pambak kat sini, dia terbaring. Tapi dia gigit je lah, dia tak mengontrol-control tu. Okey lah. Baik. Lebih dahulu saya minta maaf banyak. Patutnya presentation ni cantik lagi. Tapi sebenarnya yang ni saya terpaksa PowerPoint kan dia. Patutnya saya suka guna OpenOffice. Tapi bila tukar jadi PowerPoint dia tak awam. Habis gambar semua. Dah tak fokus lah. Baik. Kita turunkan Boleh Macam dengar kan? Macam dengar kan? Baik. Nampak okay. Sebenarnya saya tercari-cari juga sebenarnya kita ni jaga kucing sebab apa? Ada setengah orang jaga makan ikan dengan nasi. Ada setengah yang memang beli makanan dekat kedai bagi. Tapi sebenarnya apa benda sebenarnya kita nak jaga kucing? Kita tak ada kucing. So, okey. So saya try cari dalam indeks hadis dalam sebab dalam Quran tak ada cerita tentang kucing. Saya carilah tak ada kucing. Saya tengok indeks tak ada kucing. Tapi dalam hadis ada. Cuma dalam hadis yang saya jumpa dia tak directly cakap pasal kucing. Yang dia jumpa pasal kucing adalah satu kisah je. Kalau tak saya, yang kisah di mana seorang perempuan yang amal ibadat dia banyak tapi Allah campak kat neraka. Sebab dia pergi kurung kucing sampai tak boleh makan. Itu je. Satu kisah je. Lain adalah sikit Abu Bakar tegur sini, tegur. Sebenarnya zaman Nabi pun tadi tak suruh kucing tapi okey je. Baik. So melihat kepada hadis ni, saya dapat ibrah. Saya dapat satu bini di mana sebenarnya contoh yang dalam hadis ni dia ceritakan kuda. Dalam ni kalau tengok hadis ni saya ambil dua sumber, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mutafaqun alaih, yang tak ada pertikaian. So dalam kes ni sebenarnya dia kata orang yang jaga kuda, sebab dulu zaman Nabi orang banyak bela kuda. So bila orang bela kuda, dia akan jatuh pada 3 keadaan. So sama macam kucing. Nanti kita relate balik macam kucing. Jaga kuda jatuh 3 keadaan. Pertama sekali, saya tak nampak ni. Okey, dia kata kuda tu bagi 3 orang dia ada 3 penyelesaian. Orang yang pertama, kalau jaga kuda, dia akan dapat pahala. Macam mana dia jaga kuda boleh dapat pahala? Dia akan dapat pahala apabila dia gunakan kuda tu untuk jalan Allah. Dia gunakan ke jalan Allah, kemudian bila diguna untuk jalan Allah, kuda tu dibagi makan, rumput yang satu dia makan tu pahala. Bulu kuda tu satu pahala. Cuba kira bulu kuda. Saya bulu kucing, saya dah jatuh, saya tak kira. Najis yang jatuh pahala. Oh, seronok lah. Banyak pahala. Jaga sekor je. Jaga sekor je kuda. Banyak pahala. Tapi dia kata juga kat sini, kuda kedua adalah seseorang yang mengikatnya untuk mencari penghasilan dan untuk menjaga kehormatan dirinya. So maksudnya orang ni jaga kuda untuk kegunaan dia. Maksudnya just untuk pergi bawa kenderaan, jalan. Dia tak ada tujuan lain. Tapi selagi mana dia menjaga kuda tu, kebajikan kuda tu, Allah bagi dia pahala. Tapi last sekali yang saya nak tekan kat sini, orang tu jaga kuda semata-mata untuk kebanggaan, untuk pameran. Maka dia kata kat sini memang dosa. So indirectly nak cakap, kalau kita ada kereta tu kita guna
tunjukkan untuk jalan Allah, Allah bagi pahala. Petrol naik, jangan komplain. Sebab pahala. Betul tak? Pahala tu. Asal tu pahala. Kalau ikut ibrah lah, kita ambil, kita tukar macam tu. Tapi kalau kita beli kereta, semata-mata nak tunjuk dekat jiran sebelah, aku ada Alfa Romeo, dosa. Faham? Baik. Ni hadis. So, daripada hadis tadi, saya extract ada 3 maklumat. Maksudnya, apabila kita membela kerana Allah, di mana kewajipan dia bagi makan sebagai yang terbaik, penjagaan terbaik, maka segala yang jatuh keluar dari tubuh haiwan tersebut dicatatkan pahala. Setiap langkah haiwan tersebut tercatat pahala. Setiap butir makanan, minuman tertulis pahala. Okey. So yang prinsip yang kedua ni dia kata, kalau kita bela untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kita jaga dia macam prinsip yang pertama, maksudnya kebajikan dijaga, makanan dijaga, Allah akan jadikan kuda tu untuk penyelesaian untuk jalan kesenangan untuk kita. Last kali, dia kata kalau benda untuk pembanggaan, untuk tunjuk ke orang, saya tak dosa. Okey. Baik. Ini kita jaga. Leadership. Apa kan? Baik. So, sekarang ni yang kita kena jelaskan dari kita, perlu ke kita bela kucing? Perlu ke tuan-tuan bela kucing? Tak perlu kan? Tak ada keperluan kan? So, tak ada keperluan jangan bela. Jadi pun dah saya. Okey. Okey. Tuan, yang saya cerita ni adalah berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan orang. Okey. Kucing itu, dia datang ke rumah tuan, must be a reason. Dia tak akan datang kepada rumah orang yang tak suka. Dan dia tahu orang tu suka tak suka. Dia tahu. Okey. Nak sedapkan hati saya cakap, kalau orang tanya doktor, kenapa kucing suka datang rumah saya? Saya cakap, mesti dia tahu tuan suka kucing, sebab tu dia datang. Dia tahu tuan murah hati, sebab tu dia datang. Dia takkan datang ke rumah orang yang perambat dia kan, yang lastik dia kan, yang berak depan carport kan. Tak akan datang. Jangan datang. Dan barang siapa, kita hukum hadis tu. Siapa yang buat dajjal pada kucing tu akan datang, attack masuk lagi. Dia akan berak, dia akan kencing. Allah, saya tak tahu apa. Tapi kalau sekali buat baik kan, dia ada satu terminologi di mana kalau kita tak suka kucing tahu, dan kucing akan datang ke dekat lagi. Kalau kita tak suka kucing, kita buat dorong je, sama macam anjing. Kalau anjing menyalak, biarkan aja, kita jalan je. Jangan kita menunjukkan satu aksi untuk berlari. Berlari memang dah kejar. Betul tak? Dia lari, enggak. Itu yang saya baca lah daripada cikgu saya dengan Cina tu. Dia kata, kalau anjing menyalak, you jangan lari. Diam-diam saja. Ibu nak ambil batu pun jangan. Itu menandakan kita nak lagi, kita lagi jauh. Sama macam kalau kita pergi kat kedai makan, kita perasan kalau kedai makan, kucing selalu datang kan. Ada setengah orang, selalunya perempuan lah, lelaki jaga. Perempuan, dia angkat kaki. Saya tak tahu. Saya tak pasti apa, kenapa. Tapi dikatakan berdasarkan research, kucing tu ada satu aksi pada kita, mungkin bunyi ke, dia akan datang. So makin kita takut pada kucing, itulah kucing datang. Dan setuju. Baik. Okey, berbalik kepada prinsip yang pertama, kedua, ketiga tadi. Saya tuan ada kucing tuan? Tuan kucing tak ada? Dia rasa ada. Dia datang ada kan? Dia datang. Tuan bagi makan apa? Sikit. Lain-lain tuan bagi makan? Daging. Tuan rebus dulu ke tuan bagi? Bagi sate oli lah. Ikan tu rebus dulu tak? Goreng. Pahala
minyak, masa. Okey, baik. Ni. Dia kata kenapa kucing kampung kita sihat? Sedangkan kucing kita bela perlu makanan yang berjenama dan perlu suntikan. Benar? Saya bercerita secara reaction tak ada salah. Baik. Ada orang datang ke klinik. Saya atas dia, tak jauh. Ada orang datang ke klinik, dia tanya, doktor, kucing ni saya bela doktor. Saya tahu. Memang awak bela, tak awak. Kucing saya bela doktor, okey. So kenapa? Saya pelik lah doktor. Kenapa? Kucing saya bela. Lagi kenal. Kenapa doktor kucing kampung? Kat kampung masuk saya bela. Bagi apa saja, sihat je. Kenapa? Apa reason? Dia tanya kita macam kita bohong lah. Memang saya tak tahu. Tapi bila saya came across dengan problem ni selalu, satu antara clinical ataupun scientific reason ni adalah di kawasan kampung, rumah jauh-jauh kan, orang bela kat kampung, orang tak perlu yang banyak kan, orang bela seekor, 2 ekor kan. Bila seekor 2 ekor ni, chances untuk kuman tu berinteraksi, berpindah jauh, sangat tipis dia punya peluang dia. Tapi apa akan jadi bila kat bandar? Bandar population tinggi, kucing banyak, beza tak 15 ekor, 16 ekor. Maka kuman tu dia boleh, chances untuk spread lagi tinggi. Faham tak? Itu dia punya clinical punya explanation. Okey, baik. Yang saya secara rohani yang saya terima benda ni adalah saya beranggapan bahawa apabila kucing tu tuan jaga, tuan mau bawa masuk rumah, tuan bagi dia makan, sebenarnya kan tuan dah mengubah kebergantungan kucing tu kepada Allah, pada tuan, pada kita. Walaupun sebenarnya kita tak declare pun, saya bagi makan je, kita bukan macam lain. Dia bagi makan je. Allah bagi, kita bagi makan dalam undang-undang atas haiwan kata, siapa bagi makan consider sebagai tuan. Bagi tuan. So, kenapa kucing kampung sihat? Kenapa kucing kita boleh sakit? Sebab kucing kampung ataupun kucing kita biar di jalan bergantung dengan Allah sendiri. Maksudnya bergantungan kepada Allah. Allah kata apa? Dalam surah Al-Baqarah yang pada surah itu kata Illa lima fis sama wa lima fil ardh. Kepunyaan aku di langit dan bumi. Maksudnya bila Allah punya misalnya kucing tu Allah jaga semua kebajikan, maksudnya kau makan sampah pun aku jaga. Kau berteduh kena hujan pun tak kena mak, aku jaga. Kau berteduh di mana kau jaga. Tapi bila kita bagi je makan, tuan kena provide semua ni. Bila start lagi tuan bagi makan, tuan kena provide semua ni. Itu yang saya rasa. So far, explanation ni make sense. Ada orang ini. Baik. Ada apa-apa nak tanya tak? Dia pun tak boleh lah macam lecture. Dia dah berusaha 5 tahun, boring tu. Ada apa nak tanya tak? Anything tak anything? Manduran kucing macam mana? Tuan tanya tu jantan ke dia? Tak tahu lah, kalau pernah mandu je lah. Betul? Sekejap Okey, tak apa. Okey. Macam ni. Kalau ikut hukum yang JAKIM keluarkan pada tahun 2002, hukumnya harus. Boleh dimandulkan. Yang tuan tanya, tuan tanya ni ustaz, tapi ustaz masuk. Lalu, so tuan nak tanya dia apa? Apa sebenarnya tuan nak tanya? Kadang-kadang ni kita tak nak kucing tu pernah So tuan tanya boleh tak boleh? Jadi kalau saya boleh lah, saya belum buat.
Ya. Itulah saja. Anda kan yang jantan tu sini. Dua-dua kan? Kalau yang boleh tak? Boleh? Boleh? Tentu buat masuk. Ada gerak-gerak. Okey, kalau yang jantan kita mandulkan polisi saya surgery kat klinik tu, kita upgrade polisinya mesti dua kali vaksin. Kita kalau yang jantan paling awal kita dah boleh sunatkan dia pada umur dia 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari, kecil kan? Kecil kan? Kita buat 3 bulan 10 hari. Kita buat 3 bulan 10 hari. Yang jantan kita buang bola kan yang tekor kalau dulu sini kan ada bola kan? Kita buang bola. Yang betina kita terpaksa bedah badan dia, keluarkan rahim, buang. Prosedur tu memang sakit, maka kita gunakan bius. Bukan kita pegang itu kan, itu. Dari dia pun memang harus saya. Dari segi Saya ikut keperluan. Saya saja ke. okey. Dari segi kesihatan, kucing kalau dah mandul lagi sihat, ada kurang expenses untuk medical. Kenapa? Sebab apabila macam contoh yang kita cakap tadi kan, kucing ni kena vaksin 2 kali. Kena vaksin dulu. Bila dia dah vaksin, bila nak melawan, antibody dia going down. Masa tu kan, vaksin useless. Masa dia akan kena penyakit yang patutnya dia protect, tak protect. That's why ada orang datang, doktor dia dah vaksin kucing. Tapi doktor kata, kucing kalau dah vaksin, takkan kena penyakit. Dia tak kena. Sebab awak nak senakkan black dot ni. Sebab dia punya antibody dia going down. Dan kalau betina, tuan akan perasan kan, betina 2 minggu menyanyi, minggu diam. 2 minggu menyanyi, minggu diam. 2 minggu menyanyi, minggu diam. Nyanyi, nak melawan, tu diam. Diam. Di mana Keko kucing betina 2 kilometer radius jantan detect. Ni tu lah. Orang tu lah. So, kalau puan ada seekor kucing betina kat rumah 2 kilometer radius, baru dia nak mengawal, nak kahwin tu, jantan detect kat luar. That's why, out of the blue, puan perasan, kucing kita kat luar ada jantan panggil. Yang ni pula, yang tu panggil luar, ini tu, yang tu masuk dalam. That's why ada percombohan. Kucing masuk dalam rumah, rukul. Dan ada juga kes di mana kucing betina keluar rumah, disambut keluar rumah untuk berjumpa dengan kekasih hati dia. Okey. Berbalik pada kisah yang pasal nak kahwin ni kan. Tuan perasan tak ada orang sediakan servis meeting? Meeting maksudnya okey, saya nak hantar anak saya, anaknya betul. Saya nak kahwinkan kucing lah. Nak kahwinkan macam mana? Saya bukan dok kasih awak tanya dia ni. Oh, kahwinnya maksudnya saya letakkan tempat doktor, biar dia 2 minggu berkahwin. Kalau sebenarnya saya tak setuju dengan secara personalnya, saya tak setuju dengan benda tu. Secara personalnya saya rasa seolah sebab kucing ni, ramai orang akan jaga kucing macam anak. Saya beranggapan benda tu seolah you lacurkan anak you. Betul kan? Dah lacur. Nombor 1. Nombor 2, sebenarnya kucing pun ada stage. Ada kata. Dia kata buat betul. Kalau puan perasan, kucing yang penyek-penyek, dia takkan suka jantan berpenyek. Dia berpenyek tu. Berpenyek kan? Berpenyek tu. Itu lawa ke kan? Tak lawa kan?
Saya tak tahu kenapa orang kata lawa. Comel? Ada, dia dah kena. Kerana jantan kucing yang betina dia ada insting. Dia boleh tahu sama ada yang jantan tu good untuk dia atau tidak, good untuk anak dia atau tidak. Dan selalunya memang dia takkan pilih yang muka penyet sebab dia tahu muka penyet ni high maintenance, terlalu high maintenance. Muka penyet ni high maintenance. So selalunya kucing yang kalau tuan nak kahwinkan kucing, saya tak galak-galak. Sebab bila kita yang pilih jodoh untuk dia, kita yang tunangkan dia, kita pilih jodoh untuk dia, chances untuk tak jadi mating tu tuan bagi 400-500 minggu tu biasa. Lepas tu ada orang datang ni, betul dia dah habis 400-500 lah. Awak buat apa? Saya pergi kahwin dah kucing saya. Dia kahwin ni bukan perkara mudah. Sebab kucing pun ada tempoh bertunang. Dia ada. Dia kena, maksudnya tak nak dia mating tak ya. Kucing ni jantan dia betina. Kucing tu tak boleh bertemu. Kita kurungkan dia, kita kurung dia satu bilik, dia bagi dia baru. Dia tunang dulu. Lepas tu dah bertunang, jumpa, itu tempoh 2 minggu. Lepas tu bagi dia jumpa depan-depan 2 minggu. Masuk dalam sangkar, kahwin 2 minggu, 6 minggu. Kebanyakan orang buat adalah macam. Orang buat, you letak kucing 2 minggu, cukup tak? Kan dah skip tunang kan? Skip berjumpa kan? Skip kahwin kan? Dia tu kahwin. So that's why bila ada orang kahwinkan kucing dia bulu dia gugur, badan dia kurus, sebab jantan tak kena kita rasa. Tak ada rasa. Ha? Boleh tak siap? Baik. Ni kat mana kita? Pasal kahwin kucing. Okay, jantan. Okey, kalau yang betina, selalunya kita akan buang rahim dia. Rahim dengan ovari tu, yang telur tu. Okey. So, prosedur sekarang ni dah update sikit. Kita pakai laser. Sunat itu pakai pisau untuk gunting ke pakai laser? Gunting. Betul. Jadi pakai laser ke pakai pisau untuk gunting? Laser. Kenapa pakai laser? Tak sakit kan? Tak sakit kan? Tak sakit kan? Nak tak kalau sekarang ni pakai pisau? Batang pinang, batang apa je lah? Batang pisang. So sekarang kita pun dah tak, saya pun dah tak guna pisau, kita guna laser. So kalau guna laser, kucing tu balik macam tak sakit. InsyaAllah tak sakit. Cuma tu lah saya cakap, it come with cost. Okey, so ada nak tanya lagi tak pasal mandul kucing? Ada buat nak tanya? Apa anything? Effect of mandul tu. Itu tidak berubah kita kan? Okey. Apabila kucing sudah dimandulkan, dia jatuh pada 3 kategori. Selalunya orang mandulkan kucing, terutama jantan, sebab apa? Sebab kucing tu mancut. Kucing tu suka mancut, dia suka marking dia sendiri. Yang mancut, mancut. Siapa yang paling kasut kali, kasut tu lah dia akan detect. Macam tahu macam mana tu. Siapa yang paling kasut, dia akan detect kasut tu. Dia akan kencing dengan kasut tu. Kalau bersihkan, datang kencing tu. Bersihkan. So, selalunya orang datang sebab tu. Suruh dia, kucing saya mancut, apa yang nak buat? Kita kasih potong. Okey, kita potong. Keluar. Saya cakap dia, kucing ni jantan ni, dia jantan. Bila dia nak memancut, dia akan jatuh pada 3 kategori. Pertama sekali. Kategori pertama, dia taubat nasuhah. Taubat. Dia tak kencing lagi lah. Sebab apa? Buat aku bersunat ni. Nak buang apa ni? Dia taubat nasuhah. Selalunya, yang taubat nasuhah, dia keluar malam. Dia clubbing. Kucing pada clubbing kan? Clubbing, jumpa member balik.
Betul, macam mana kucing saya ni tu? Sunat. Sunat. Tengah kucing, lepas sunat, itu terus. Baik, duduk depan rumah. Baik. Dia tak mancut, dia tak kelabing. Kategori kedua, dia kelabing. Dia mancut lagi. Dia mancut, tapi 3 bulan je. Sebab hormon dalam badan dia, 3 bulan jatuh. Hormon jantan, testosteron. Okey. Kategori ketiga, 30%. Tak maaf, tak berubah. Bedil. Still lagi memancut, masih lagi kelabing. Okay. Sama dengan betina. Betina pun akan jatuh pada kategori yang sama. Cuma efeknya, yang Puan cakap macam side effect ni, kebanyakan kucing, lepas tadi termandulkan dia, Puan akan perasan, kepala dia makin kecil, badan makin besar. Gemuk. Gemuk, dia makin gemuk. Sebab tu bila dah mandul, untuk mengelakkan gemuk, di mana gemuk akan menyebabkan obesiti, di mana obesiti akan menyebabkan diabetes. Kucing macam rasa sama diabetes. Itu masa baik tak injek insulin lagi. Biji, sama macam manusia. Untuk mengelakkan diabetes, maka kalau kucing tu sebelum dia mandulkan, makan 100 gram, lepas makan, lepas mandul, kena makan 50 gram je. Dia tak boleh makan banyak. Sebab apa? Yang 100 gram dia makan ni untuk dia exercise, jalan-jalan, clubbing, kencing rasa, jumpa makmur, gitu kan. Tapi bila dah sunat, kan dia diam kan? Dia diam kan? So kita bagi 50 gram separuh daripada dia makan tu hanya untuk dia maintain the life je, bukan untuk clubbing. Kalau bagi juga 100 gram, yang di mana keperluan dia 50 gram dah sunat, 50 gram tu akan jadi lemak. Gemuk lah. Biasa orang kata, doktor, dia malas lah. Oh, buat apa? Saya sunatkan dia, tapi makan malas lah. Duduk je macam orang bodoh. Jadi awak bagi makan berapa kali? Saya bagi buffet. Dia bagi, habis tambah, habis tambah, habis. Kucing tu gemuk. Paling berat saya pernah jumpa 16 kilo. 16 kilo? Rupa cek darah tinggi 22. Cek darah tinggi 22. Sikit lagi nak injek insulin. Kau tak memang kunci ubat dengan buat dia. Kunci ubat. Ubat. Metformin kan? Kunci ubat. Darah tinggi. Ada kucing ada darah tinggi, kucing ada sakit sargaus, kucing ada kanser. So, ada pasal mana? Okey, lain. Tak, penyakit kucing ada tak yang boleh berjangkit kepada manusia? Okey. Tuan tanya, ada tak penyakit-penyakit kucing yang boleh berjangkit manusia? Ada? Kucing ada AIDS kan? Ada tak klinik? Kat klinik saya tu, datang, pergi tengok, ada seekor kucing dekat cangkang kecil, warna oranye, kaki 3. Dia ada AIDS. Kucing ada leukemia. Kucing ada leukemia? Ada. Sebab keluar. Itu leukemia memang jalan kan. Kalau kucing kena leukemia, puan kena prepare. Dalam 6 bulan dia akan pergi. Ada lebih choice. Nak makan kemo ke? Untuk beli kemo, untuk dah gelap kan? Kita beli sport. Side effect sama. Side effect, dia bulu-bulu, semua macam tu lah. Sama. Kucing ada AIDS, ada leukemia. Alhamdulillah, dia tak jangkit manusia. AIDS kucing, AIDS leukemia, AIDS kucing, leukemia kucing tak jangkit manusia. Kau tak saya kena dulu, jangan. So jangan jadi doktor haiwan. Kau kena cakap. Antara penyakit yang paling bahaya adalah toxoplasma. Toxoplasma, pernah tak masa dulu kecil? Ni cerita ni terjadi pada seorang couple di mana dia baru kahwin. Dia dapat kucing daripada jalan, kucing warna putih. Cantik sangat. Bawa rumah, dia berikan sangkar, letak sangkar. Seminggu ke 2 minggu lepas tu dia kahwin. Bukan kucing tu kahwin, dia owner tu kahwin. Dia nikah, terima dia cakap apa? Kau benda kucing, nanti tak beranak. Betul tak? So, beza dengan dia tu
Kau kalau beli kucing, kau tak dapat anak nanti. So, mula-mula dia tak percaya. Tapi lemak kan, cakap hari-hari dia makan tau. Dia ngicip percayaan anak. Pak, anak percaya. So, yang girl ni percaya, cik ni percaya. Dia percaya. Malam tu, dia niat, dia nak buang kucing tu. Dia nak buang kucing tu. Dan dia nak jual kucing tu semata-mata untuk cover kos sangka. Esok ni kucing sakit. Tak pernah. Jaga dalam rumah. Kucing sakit. Saya rawat kucing tu kena kuman dalam darah. Recover. Baru umur 6 bulan. Minggu 2 minggu lepas tu kena kanser kulit. Sekarang tak tahu apa jadi. Mati dia pun. Saya dengan buat, saya dengan Dr. Nurul, buat saya. Kita remove kanser kulit tu, kita hantar ke UPN, kita kata kanser kulit yang akan merebak. Lepas tu, sebelum tu, dia jumpa saya, doktor, kucing saya ni dah sakit ke? Macam mana ni? Saya rasa macam salah saya. Kenapa? Saya nak buang dia. Saya tanya dia, awak dengan kucing ni, awak tak ada anak ni? Apa dia, saya tanya dia, dia ada kejutkan awak bangun subuh tak? Kau itu, ada? Saya. Ini nama dia teori keserasian roh. Macam mana kita nak tahu? Rasa tak? Kalau kita ada kucing, kita nak balik kucing dah tunggu depan. Sebab itu keserasian roh. Dia dah serasi dengan kita. Salah satu nak tahu kucing dah serasi dengan kita atau tidak adalah dia kejutkan kita bangun subuh. Kata, bila dia kejut bangun subuh, masa tu kan, dia tu, kucing tu dah bergantung harap pada kita. Maksudnya masa tu kita kena vaksin, bagi makan, kena elok, kena vaksin, kena sunat, kena elok. Maksudnya dah tak boleh jaga macam tu je, sebab dia dah bergantung harap pada kita. Okay. So, puan dia cakap, saya tanya, kenapa awak decide untuk buang dia? Sebab mak saya kata, saya beli kucing tak boleh vaksin. Kucing tu tentukan dia tak boleh vaksin. Kelakar, kucing tu dia tentukan dia vaksin tak vaksin. Saya cakap, okey. Sebenarnya, kuman dalam kes kuman yang boleh dijangkit oleh manusia ni, kuman ni nama dia toxoplasma. Kalau perempuan tu pregnant, dia sentuh najis kucing, dia akan chance kena toxoplasma. Third trimester gugur. Dia susah untuk mengandung. Bahkan dia mengandung gugur. Mana gugur? Mana gugur. Sebab kuman toxoplasma tu berasal daripada najis kucing. So maksudnya sekarang ni, kalau kucing tu, ini nasihat saya, kalau siapa-siapa yang baru kahwin dan nak decide oleh kucing, dan untuk mengelakkan mak konten kita pada kucing siapa kita tak pregnant, kucing tu kena buat test toxoplasma. Orang pun, wife tu kena buat toxoplasma. Kuman toxoplasma ni boleh jangkit kepada manusia je, pada perempuan je, lelaki tak ada. Dan perempuan yang pregnant, so apabila wife kita pregnant, najis jangan sentuh. Najis abang kena handle. Faham tu tak? Faham kan? So pada masa bela kucing, masa wife pregnant, wife tak boleh sentuh najis. Bagi habi buat. Habi kena buat. Okey. Sebab dia chance untuk pindah. Okey. Satu yang paling bahaya toxoplasma sebab dia boleh efek pada perempuan. Nombor 2, sporo. Sporocytosis ni kalau tuan perasan, senang je. Kucing tu luka. Tapi luka dia daripada sini, berpindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, habis seluruh badan. Di mana nature of luka sepatutnya dalam tempoh 3 hari ini tidak baik. Kalau luka tu lebih seminggu tak baik, something wrong with cat. Sama ada dia ada leukemia A, dia ada diabetik, ataupun dia ada sporo. Sporo ni luka tak baik, puan. Dia macam COVID.
tumbuh sini. Tak ada internet. Ada. Tak ada lagi. Poronekosis ni kalau kena dekat manusia, air luka yang jatuh kena, lepas tu tuan pula ada luka, dia akan ikut sampai ke baru poro. Cikgu saya seorang dah kena. Alhamdulillah hidup sebab Datuk Jaga Nathan diagnose dia poro, ambil sampel pun tak percaya. Ambil sampel, confirm poro, makan ubat. Ubat tu pula ada side effect hati. Bukan hati perasaan, hati. Hati dia rosak. So dia kena makan something untuk cover hati. So kalau tanya ada apakah penyakit yang boleh berjangkit dengan kucing? 2. Poro dengan toxoplasma. Asma boleh tak? Asma boleh. Sebab ada hama dekat asma, ada hama pada bulu yang boleh menyebabkan asma. Cuma bergantung pada orang tak. Kalau dia jumpa dengan human pediatrician, memang dia akan beli kucingnya. Dia beli kucing kan? Punya salah. Orang tak tahu sebenarnya budak tu asma sebab environment. Jangan salahkan kucing. Kucing tak salah. Kalau dia ada masuk mahkamah, mungkin dia menang. Dia salah. Dia semua kucing. Boleh jangkit manusia atau tidak? Ke manusia ke kucing, kucing ke manusia? Mana-mana? Saya juga haiwan lah. Semua kucing selalunya tak boleh jangkit. Dan kalau kucing tu kena semua, lepas tu dia akan kena lagi. Dia akan kena semua lagi. Walaupun dah vaksin. Sebab kuman selping dalam kucing tu, dia akan stay in the body. Kita bagi ubat kan, kucing tu sihat, dia sembunyi belakang tu. Dia sembunyi belakang. Bila kucing tu stres, dia keluar. Dan sebab ubat budak tu tersemut. That's why kalau siapa kucingnya tersemut, kucing tu akan repeated makan ubat sampai tak ada baik. So, saya rasa tak boleh jangkit. Jangan. Next. Berikutnya lain. Tadi dah saya rasa kucing kalau masa musim mengawal kebun dia akan down. Betul kan? Sama dia jantan dan satu betina. Betul kan? Tak tahu nampak ada kucing sipur kalau jantan tiba musim mengawal tu dia tu bergesin kan. Betul dia. Betul. Maknanya dia kebun dia down. Ya, itu boleh juga. Okey. Apabila kita ada seekor jantan, seekor betina, berapa lamakah kucing mengandung? 2 bulan. 2 bulan. Terpek keluar 4 ekor minimal. 4 ekor. 2 bulan tu 4 ekor lagi. Cukup tahun buka dulu. Jantan betina boleh hasilkan sampai 4 ekor. Untung saya dekat Taman Malak kat Nilai. Kucing tak ada. Anjing pun tak ada. Sebab orang Nepal dengan Vietnam macam tu. Kita depan rumah tengok ada anjing, balik semayang asal tengok tak ada. Aku dekat belakang ada orang ngomong anjing. So, kalau kita nak bacakan kucing liaran, senang je panggil Nepal bayar tu. Habis dia. Ya, dia pun tak tahu. Banyak orang Nepal makan. Ya, makan. Kawan saya bawa di kedai Nepal dengan Vietnam. This one 400 kan. Kucing dia tu bawa pergi telur anjing, bawa pergi telur. Dia nak beli 400, kau makan. Ada orang makan. Memang dia makan. Tapi jangan saya juga. Dah tak pakai. Next, question. Ini banyak juga kadang-kadang kita ada tahu maka lah kalau dia kucing bergaduh. Apa cara terbaik untuk menghargai? Okey. Puan tanya, kalau kucing bergaduh, apa kan cara terbaik untuk meneraikan? Cara terbaik? Biar aja. Biar. Sebab apa? Kalau kita interview, nanti dia ajak kita balik. Biar. Agak-agak seorang dah terincut, baru balik dia.
Tak adalah. Gurau je. So biar saja. Sebab kalau ni dia ada satu customer. Kucing dia bergaduh. Kucing dia bergaduh dengan kucing luar. Kucing dia tu kat dalam rumah. Luar tu cermin. Dia cermin. Dia marah kucing kat luar. Ada cermin ni. Dia marah kucing kat luar. Ngamuk. Kucing tak buat apa-apa dia tengok ada bongong. Dulu dalam rumah pun marah. So dia kata dia try cekuk kucing dia. Dia kena cakap gigit. Dah. Gigit boleh. So jangan dengai kan. Biar. Kalau saya biar lah. Tapi kalau tuan nak buat, sama ada boleh ambil. Kalau depan rumah kita meeting kan, sama ada balik selipar lah. You boleh? Boleh. Buatlah apa saya boleh. Sebab nanti saya tak tahu. Next issue. Orang selalu kata kucing kena makan bagi nasi dengan ikan. Betul tak? Betul. Biasa kan? Nasi dengan ikan. Betul. Kalau siapa yang bagi makan nasi dengan ikan, dia akan perasan kucing tu macam mandu raya. Makan kita ni. Tak kenyang-kenyang. Betul tak Wan? Wan pernah buat tak Wan? Tak pernah buat? Wan tak suka kucing kan? Wan suka kucing tak? Wan tak tahu. Kerana kan? Sebab apa? Okey. Sebab kucing ni Allah jadikan dia bukan untuk makan nasi. Kalau dia makan nasi, maka dia akan membanting tulang balik. Dia akan beli berat sendiri. So memang kucing Allah tak jadikan untuk makan nasi. Allah ciptakan dia untuk makan daging. Maka apabila kucing tu lapar, dia apa yang Tuhan bagi dia akan makan. Apa yang kita bagi dia akan makan. Bila kita bagi dia akan makan. Dia makan dengan lahap ni, perut dia besar kan. Kembung kan. Perut kembung besar tu akan hantar signal to the brain. Cakap, perut mana kenyang. Cukup tu. Okay, stop. Tapi apa akan jadi dalam perut tu? Disebabkan Allah ciptakan perutnya bukan untuk menghadam nasi. Cair dia kena cair. So siapa yang makan nasi, siapa yang bagi kucing makan nasi, dia akan perasan kucing dia begak busuk, cair banyak. Sebab Allah tak ciptakan perut dia untuk makan nasi. Dia tak kena bagi makan lagi. Kau ni, aku makan 6 kali pun nak makan 6 kali. Betul? Itulah jelasan. Next. Question. So, kira-kira makan yang terbaik untuk kucing adalah? Lagi. Makanan yang terbaik untuk kucing adalah kalau ikut mazhab saya, mazhab Syiah. Bila puan ada kucing, puan pilihlah apa-apa makanan daripada US ataupun UK. Pilih any brand, no harm, tak ada masalah. Kenapa? Kenapa US dan UK? Sebab orang gelandangan kat sana pun tak ada makanan yang ambil kecil tu dia makan. Sebab kandungan nutrisi ataupun khasiat makanan kucing dekat overseas lagi bagus daripada makanan dia orang. Kenapa Kenapa saya suggest untuk bagi makan kucing makanan dari US dan UK? Sebab overseas dia ada satu badan nama dia AASCO. AASCO ni dia keluarkan satu guideline. Dia kata makanan anjing kena ada ini, makanan kucing kena ada ini, karbohidrat sekian, protein sekian dan sekian. Dan AASCO ni dia NGO, dia bukan government body. Maka dia bagi education kepada citizen, pada penduduk tu. Semua orang pula kalau nak beli barang makanan kucing atau anjing, dia akan tengok orang ni ada ikut AASCO tak. Kalau tak ikut, dia tak beli. Maka company besar ni yang kat US dan UK terpaksa ikut AASCO punya guideline. Kalau tak, produk tak laku. Betul? Produk tak laku. So dia ikut. Ini satu guideline kan. Kalau nak makan kucing, belilah. So kena tengok lah ingredient dia. Kalau daripada Thailand, jangan beli. Jangan UK. Kena baju barang. Jadi kalau RM1,000. RM1.
Dah, lewat RM2. Sebab susah, sangat susah. Nak suruh diam, nak masukkan juga memang susah. So, kita jangan. Okey, itu makanan yang spesifik selain makanan natural? Natural. Warna rebus ayam. Rebus. Dan dada ayam. Rebus dada ayam. Rebus. Bunjut. Ajinomoto. Bawang potong 4. Daun bawang. Tak ayam. Rebus potong je. Rebus potong je. Tapi walaupun dah itu je, dia ada kekurangan taurina. Taurina ada kekurangan satu hasiat dalam makanan tu yang menyebabkan budak tu buta. So, saya kalau orang tanya saya, doktor macam mana nak bagi makan kucing? Bagi sekali-kali bagi makan biskut, malam bagi dada ayam. Kenapa dada ayam? Tak boleh ikan rebus ke? Ikan pun, kalau puan perasan ikan. Kalau ikan jacket kan nampak tak ada line warna hitam? Line warna hitam tu lah dia pakai dia ready. Jadi gatal-gatal kulit ketat. So yang hitam tu, kalau cakap nak selamat, kalau nak makan benda yang boleh kita gebuk, bagi dada ayam. Dada ayam daging putih. Sekarang dia suruh makan daging baru. Bab satu tak boleh. Bab satu paling bagus sekali. Kalau itu sembuh. Hidup. Masa saya kerja dengan doktor di Miri tu, dia memang saja mana-mana kucing, mana-mana anjing yang ada sakit kulit, makan lamb chop. Dia tak suruh. Lamb ataupun daging bab satu. Sebab dia akan mengurangkan kadar energi turun ke bawah. So, saya ulang balik. Kalau nak bagi makan kucing, bagi makan dry food, brand US atau UK. Nombor 2, bagi makan sekali sehari je, jangan bagi 6 kali. Bukan macam manusia, dia kucing je. Anak saya kat depan, yang 6 ekor kat depan tu, semua makan sekali sehari. Saya bagi makan sekali sehari je. Dia orang dulu situ bukan free buat. Dia jadi blood donor, penerima darah. Saya ambil darah dia orang, mana-mana kucing yang kurang darah, saya pindah. Okay. So bagi makan kucing sekali sehari je. Malam bagi makan dada ayam rebus. Settle masalah. So puan akan nampak nanti najis dia bulat-bulat, besar macam ni, warna hitam, gelap dan tak bau. So maksudnya diet betul. Kalau puan bagi makan 100 gram, keluar pun 100 gram. Bermaksud dia punya kadar penghadaman tak bagus kan, makanan tu tak elok. Kau faham tak? Daging apa? Daging lembu. Kau nak pergi burger ke bagi apa? Kita makan lagi dekat Daging boleh. Rebus dulu. Sakit pun kalau dia sihat. Rebus. Kena rebus. Kan dia tarik banyak. Betul. Kena rebus. Sebab apa kena rebus? Sebab sebenarnya dulu orang cakap kenapa kita tak boleh makan babi? Sebab dalam babi tu ada cacing tu Sebenarnya dalam lembu pun ada cacing tu juga. Cuma sebab kita rebus lah, kita nak mengelakkan kucing tu dapat cacing yang dalam daging tu. Tapi saya rasa episode just now, kucing kampung tu kan lebih sihat. Kucing kampung tu kan dia kalau kat pasar tu dia makan apa yang tak berdukur. Tak, sebab Allah jaga dia. Allah jaga dia. Ya, kalau kita jaga, puan kena rebus. Dia, tag dia, puan jaga dia, puan bagi makan dia. Dan dia bergantung dengan puan kena bagi makan. Bagi makan, kena vaksin, kena buat kutu, kena buat cacing. Sunat kan dia. Kalau jenis yang kita bukan kita, tapi dia datang kat saya masak kan. Sama kan. So, bila puan dah bagi makan, sebenarnya nanti kan. Bila dia kucing ni, efeknya apabila puan bagi makan, dia akan beritahu kawan dia, makcik ni dengan buki tu datang ramai. Dan nanti kita akan rasa macam kesian lah. Kita bagi daripada 1 pinggan jadi 2 pinggan.
Dia 3 pinggan jadi 4 pinggan. 4 pinggan 4 pinggan. Dia orang ni, dari seekor kucing akan beritahu member lain. Oi, datang, anjing. Kucingnya. Rebus lagi. That's why kalau saya main tak galakkan sebenarnya. Saya kurang galakkan untuk bagi makan stray cat. Sebab dia akan menyebabkan masalah publik. Di mana? Bukan semua kucing buat. Jika kita nampak kan, kucing tu makan ikan, dia akan serang kita. Dari situ lah dia kerana kucing je, kita punya cerita orang ni mengajikan dah tercalak. Betul tak? Tapi tak tahu tak, makan dah tak makan kita kan? Tengok kan? Betul lah kan? Bagi cikgu je. Mestinya kita akan bagi makan, tak bagi makan. Memang saya tak galakkan untuk. Saya main personally saya rasa in term of community punya awareness, kita tak sepatutnya bagi stray makan. Tapi kalau kita nak bagi dia makan, kemudian dia baik dengan kita tangkap, bawa dia pergi manda, kita macam saya cakap lah, seekor betina 24 dan seekor tahun akan hasilkan 24 ekor. Membayangkan dan puan akan perasan, kalau kita bagi makan kucing kat belakang, dia akan mengawan kat belakang tu akan jadi tu. Tu kucing bagi. Oh ayo, pening ke singa. Okey. Ada yang lain tak? Kenapa macam kucing Islam dia tak makan tikus? Oh. Tuan pernah jumpa tak makanan kucing berasa tikus? Tak pernah kan? Dia ada smoke salmon, barbecue. Kucing makan barbecue. What? Barbecue? Salmon? Apa je nak makan tikus lah? Saya rasa dia lagi buat. Dia nak dah bertambah bertemadun, betul. Macam daripada sejak kucing ni dah lama sangat dah diajar untuk makan biskut. Dia bila mak dia nak makan biskut, bapak makan biskut, anak pun nak ikut makan biskut sebab genetik. Sebab tu genetik ni, kalau kucing tu mak bapak garam, anak pun garam. Itu yang dia dapat Next. Ini ada kan? Kucing ada 3 jenis darah. A, B, AB. Dia tak ada O. Dia tak ada general donor. Okay. Anak saya yang kat depan tu, yang kat depan sekali, 3 ekor darah A, 1 ekor darah B. Apa akan jadi kalau kita salah bagi darah? Maksudnya yang penerima darah B, saya accidentally terbagi darah A. 24 hours jalan. Bukan jalan. Mati. Kalau salah bagi mati. So kalau kucing Malaysia so far darah A. Kucing overseas ada yang B dengan darah AB. Kenapa? Kucing adik darah apa? Kecil-kecil darah apa? Tak tahu ni. So, jangan kucing baik-baik, jangan beri sakit. Sebab transmission mahal. Susah saya nak buat. Susah tuan, kena tidurkan dia. Ni kena cakap. Okay, next. Lupa lain dah. Baik. Tak ada kan? Bagaimana nak buat kucing tak suka atau bangsa? Betul. Satu, jangan bagi makan. Jangan makan. Yang pun jangan. Biar. Buat je. Nombor 2, ada setengah ada beberapa produk yang dah dijual dekat pet shop yang puan boleh guna. Dia ada satu bau irritating. Yang bau tu puan letak yang tak dia nama produk tu Pet of Garden. Letak dekat dia kan dia orang selalu buat bisnes dekat kita punya taman kan, dah lah elok tanam pokok okey, dia buang dalam tu. So puan tabur Pet of Garden punya produk tu, nanti dia lagi. Biasanya lah
Dia macam untuk biji. Senang. Kayak apa? Entahlah puan. Saya tak percaya pun tak sebenarnya. Tapi ramai orang tu berkesan. Tak setuju. Tak baca. Kalau pergi dari itu, dia ada banyak produk. Boleh try. Dari itu. Tanya salah, nanti salah tunjuk. Baik. Okey. Saya rasa kita punya pembincangan hari ini memang tak ada tajuk, tak ada title, lebih kepada perkongsian. Namun secara umumnya yang cuba saya nak tekankan juga adalah saya punya point kat sini. Apabila tuan-tuan dan puan-puan mula bela kucing, tuan-tuan kena pastikan didapat penjagaan kesihatan yang patut. Jika tuan dan puan-puan sekalian jaga kucing, maksudnya tak ikut dia punya penjagaannya, ada satu kemungkinan sangat besar tuan akan spend almost 200k untuk baikkan penyakit kucing terbalik. Macam yang ada kat sini sekarang. Di mana sebenarnya saya kalau bila tuan-tuan ada datang ada masa dalam klinik, saya ada program kesihatan yang saya buat sendiri untuk kucing, di mana owner hanya spend RM90 je setahun untuk kucing dia sihat. Itu je. RM90 je. Datang termasuk sunat. Kena sunat dulu, RM20. Itu sunat dulu. Sunat tak masuk lagi lah. Betul. Sunat tu sekali tahun je. Sekali je tu buat. Kita buang. Kita tak buang. Kita jantan kan ada 2 bola kan. Tak adalah tahun ni kita buang 9 bola, tahun depan buang 10 bola lagi tak tahu. Tu buang dulu. Itulah. Nombor 1, nombor 2. Apabila tuan-tuan dan perempuan ingin membeli ataupun dapatkan apa-apa produk pet, kan? Apa yang saya ingat lagi Ustaz Azizah cakap kat sini, kalau ingatnya Ibrah Surah Al-Kahfi, di mana dia kata dari segi kepenggunaannya, kita mestilah membeli satu produk itu yang mempunyai bukti. Bukti ni maksudnya ada clinical research-nya, ada keberkesanannya. Sebab benda ni untuk mengelakkan kita, supaya kita tak jadi saja lah. Kalau bukan saya kan, itu poin yang paling saya ingatkan lah dari segi penggunaan. That's why di dalam klinik tu memang saya hadkan barang, dan ramai supplier tak suka saya. Sebab apa? Saya tanya, ni ada clinical research? Tak ada, balik buat dulu dan show. Tak ada nak buat, kan? You buat dulu produk research, terbukti berkesan, show me, nah, saya boleh pertimbangkan untuk ambil. Saya cakap klinik yang tak ada barang lama. Kalau datang klinik saya pun tak ada barang banyak. Ada banyak barang sikit je. Apa yang dah saya try kat anak-anak saya kat depan tu pun saya buat. So saya terbukti bersama saya buat. The main reason kenapa saya letak kucing kat depan tu adalah sebab kisah ni masa tahun 2010 mula sekali saya buka klinik. Sebab seorang pakcik datang dekat ting-tong masuk diri. Dia cik ada apa masalah boleh bantu. Betul, saya naik insulin lah. Masa tak ada kucing, kosong kan. Saya kata, cik, ni kena haiwan. Dia ke belakang, iya. Tengok cik kata tu. Dia keluar pintu, dia tengok tembok. Tembok masa tu tak warna lagi, warna orange lagi. Tu, tengok dia dah balik. Tekan ni, ting-tong. Dia cik kenapa cik? Kalau injek tak sama. Dia kata, cik, kalau saya injek balik, miau. Yang salah lagi? Tak boleh keluar. Masa tu lah kita start kucing kat depan. Dan kucing tu lah akan jadi eksperimen. Kalau mana-mana makanan yang datang tak ada review,
Saya try buka produk tu buat saya jual. Kira fair lah bagi owner untuk tahu doktor produk ni bagus ke tak. Saya dah cuba dulu. Oh saya suggestkan. Betul lah. Ada soalan lagi kan? Saya rasa ada banyak kucing mengandung dah sekarang ni. Okey. Jadi macam mana kita nak uruskan kucing-kucing ni? Apa Okey. patut kita buat? Okay. Mungkin yang boleh saya cadangkan, kita kena sunatkan dia. Itu paling mudah lah. Cuma kalau apabila melibatkan jumlah yang banyak ni, dia kita kena work with NGO. Tak ni nak beranak lah kucing ni. Nak beranak lah? Nak beranak lah. Katanya. Banyak lah. Baru lepas musim. So, tuan tanya kalau lepas musim, okay baik. Untuk jangka masa panjang ni, yang kita boleh buat di komuniti kita ni adalah mana-mana orang ataupun jiran kita yang simpan kucing, minta dia mandukan kucing. Sebab untuk mengelakkan populasi bertambah banyak. Paling cepat dalam tempoh 2 tahun 2 juta. Hasil daripada seekor jantan betina 2 juta. Itu juga boleh buat 2 kucing. Raya penuh rumah ni. Okay. So, langkah awalnya kita community member kat sini apa yang boleh buat adalah mana yang ada kucing, mungkin yang ada kat dalam bilik dalam surau ni sekarang ataupun tak ada, mungkin boleh buat campaign untuk mandikan kucing. Kalau seekor kucing boleh hantar dekat private, tak masalah. Tapi kalau banyak, nak hantar kat mana? Seekor kucing sekarang dah dekat 300. Seekor kucing dah 300. Mandul saja. So, kalau banyak, kena bawa dekat NGO. Satu NGO yang pernah saya kerja adalah dekat klinik kembiri tapak. Klinik kembiri tapak, dia ada combine dengan DBKL, di mana tuan kena buat macam mana? Ada 14 ekor, katakan nak 14 ekor kucing, bawa pergi, call dulu, boleh buat appointment atau appointment, hantar, dia buat sekali tu, balik. Itu cara paling mudah. Di mana dia check, kalau private biasanya dalam 100 dia dalam 150 dah ke bawah. But still come with, tapi ada cost juga lah, masih ada cost. Sebab ubat sekarang ada masalah dengan registration, ada masalah dengan itu. Kalau kucing banyak. Kalau kucing yang dah mengandung, di mana tuan saksi, tuan menyaksikan hati tu, dan tuan nampak bapaknya, dan tuan nampak dia dah membesar, paling cepat yang boleh disunatkan adalah termasuk umur budak tu 1 bulan. Kandungan 1 bulan. Kerana Allah belum tiupkan nyawa ini. Allah belum tiupkan ini. Bila dia datang, dia buang tanpa rasa salah. Jadi tuan. Makan apa? Makan halal. Makan halal lah. Kalau lah kata satu makanan tu kan, ni lah, ada kawasan player. Dia datang, doktor, kita punya makanan halal punya. Apa maksud yang halal? Babi tak ada. Oh, babi tak ada. Itu ayam sembelih ha? You kasih potong, orang muslim potong lah. Itu you confirm lah. Itu bahan dalam ini semuanya tak ada, orang tu tak ada pork. Tak ada, maksudnya kalau kambing, kalau kata you produk ayam tu you sembelih, siapa sembelih? Orang US lah sembelih, tak ada. So you tak boleh kata produk tu halal. Halal maksudnya semua ingredient tu, kata ayam sekalipun mestilah disembelih. Betul lah kan? So bila ada orang kata komen satu produk ni dari halal, saya kata tak boleh dikira halal. Sebab takkanlah, contohnya produk Rokenin, makanan yang mahal tu, produk Rokenin, takkan semata-mata nak tackle market Malaysia, sanggup upah seorang penyembelih, bersembelih. So sebenarnya itu halal tu yang non-Muslim tak faham, dan kita pun masih lagi kena banyak pencerahan. So isu halal lah. Dia kena halal dan thayyibah lah. Sebab bila saya tanya balik sebenarnya dengan Jakit, macam apa?
So kalau yang dia declare tak ada babi, puan just basuh macam biasa lah. Biasa lah. Saya nak cerita pasal kisah saya kat ladang babi. Saya duduk kat ladang babi 3 minggu. Saya datang pun dah tak kenal lah, macam Myanmar. Tapi memang betul sebenarnya Allah tak kasi kita makan babi. Di situ saya saksikan Allah tak kasi kita makan babi, memang betul. Kerana babi ni perangai tak sabar. Dia tak sabar. Rupanya bila saya relate balik, memang betul kawan-kawan saya yang makan bak tu memang tak sabar. Perangai sama. You awal yang eat. Betul ke? So kalau tak nak kucing kita, tak nak kucing kita tu jangan makan. So ya. Betul. Kucing makan juga ke kadang-kadang rumah. Makan. Tapi tak ada makan ekor pun. Untuk anak kita. Baik. Sebab makanan yang dah dibuat dari US dan UK ni, diorang dah formulir dah tu. Orang tinggal bagi tu je. Tak payah bagi vitamin lain lah. Bagi makanan yang elok dari US dan UK tu je, makanan tu dah cukup dah nutrisinya, bagi je. Kalau Natural food, sayur boleh pakai ni. Ada orang buat lambu. Itulah. Tapi saya ni malas ni. Saya malas nak buat natural food sebab saya tak ada masa. Siapa pula nak pergi pasar dia nak beli sayur kan. Dia untuk apa? Dia untuk kucing. So, bergantunglah pada kesesuaian individu tu. Kalau dia rasa dia boleh bagi makan, dia boleh spend time untuk prepare the food for the cat, bolehlah ambil natural food. Tapi kalau tak boleh, beli yang dah sedia ada, bagi je lah. Cukup lah. Bebas. Tuan tanya, kenapa kucing suka cakar sofa, cakar lantai, cakar kereta kan? Kereta, lepas tu dia suka cakar kereta kita bawa lepas kita basuh, kan? Sebenarnya kan, kucing kan? Apabila kucing tu dah sampai ke rumah kita, dia nak mak, dia nak makin supaya bau dia ada. Di bawah ni, di bawah tapak kaki dia tu, dia ada satu kelenjar yang boleh, masa dia cakar tu, dia akan cepat bau. Cakar. That's why kalau macam tu, macam mana saya nak prevent sofa tu dia cakar? Saya cakap, okey, ambil limau, kulit limau, busuk, bau dia irritating kan? Dia tak cakar dah, tapi kalau ni tak work. So apa nak buat? Jual sofa, pakai kayu jati. So, berbalik pada soalan tu tadi, sebenarnya kenapa kucing suka cakap adalah sebab dia nampak bau. That's why itu yang terjadi kalau tuan ada kucing. Tuan balik kerja kan, kucing tak akan menggelincir kat kaki sebab dia nak pastikan bau dia ada kat tuan. Dia macam nak clean up. Tuan ni, aku je. Lain kucing tak boleh datang. Itulah tanya. Dia cakap tu, sebenarnya macam tu. That's why ada orang kata, kenapa kucing saya suka urut, saya tak ada. Tuan je dia nak pas bau. Dia pas bau, just matter of bau. Dan kucing mencakap kalau je kaki depan je. Kaki belakang dia tak cakap. Sebab tu kalau datang di sini, saya ada buat kelas grooming. Saya akan sajikan potong kuku. Nak lebih after hari Jumaat lah. Potong kuku, nanti seminggu je dia tunggu balik. Next question. Ada lah. Baik. So jadi itu je kot yang boleh saya kongsikan untuk pengalaman dengan ilmu yang Allah bagi sikit ni. Saya harap tuan-tuan pun dapat manfaatnya. Dengan ilmu yang sikit ni jugalah saya dapat tolong sikit kucing kat sini. Semua ni sebenarnya apabila merawat kucing tu, Allah yang sembuhkan dia. Saya dengan owner-owner yang selalu datang di klinik tu, memang kami selalu bangga bahawa kami punya alat je. Kalau datang di klinik tu, memang kena 50-50 lah, sama ada dia boleh sembuh atau tidak. Allah yang boleh. Saya hanya buat je. Yang boleh buat terbaik, insyaAllah buat. Saya boleh buat. Bukan boleh buat, bolehlah tolong. Maksudnya ada blood transfusion, tidak darah, pun boleh. Mana-mana kucing yang
Sekarang ni dah ada pula stem cell terapi pun kita buat juga. Tujuannya untuk bagi harapan pada owner, dia nak cuba. Sebab ada orang sanggup buat resolution, dia spend sampai 3-4 ribu. Itu saya terkejut. Tapi kucing tu memang baik. Saya nampak mana owner yang willing to spend dengan kucing, bagi hypo, positif, kucing baik. Tapi datang, betul dia ikut saya. Dia datang ni, memang kucing takkan baik. Itu yang saya nampak lah. Seolah-olah dia nak beritahu. Owner, sikap owner akan detect ke kucing. Owner nasty, kucing nasty. Owner positif, kucing positif. Owner senang tolerate, kucing tolerate gila. Senang. So, dan kuat-kuat kalau itu bercerita. Ya, sebab ramai dua lah. Baik. Akhir kata, terima kasih banyak-banyak kepada Kak Surau dan ibu saya. Minta maaf kita tak ikut pun apa yang Kak Nan kita dah saya nak terang ni. Cuma perkongsian ni, tuan-tuan boleh je panggil saya beri masa, tak ada masalah. Saya akan cuba beri masa untuk berkongsi dengan ilmu apa yang Allah bagi kepada saya yang sedikit ni. Sesungguhnya Nabi pernah bercakap bahawa orang yang paling Nabi suka dan Allah sayang adalah orang yang paling bermanfaat, walaupun ilmu sedikit tapi dia bermanfaatkan orang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.